Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini dalam pelajaran sirah tahun 3. Pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang kedua. Bertajuk Peristiwa Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibahagikan kepada 3, iaitu pertama, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masuk kepada peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ingin saya kongsikan peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikebumikan di Yasrib, yang kemudiannya kota Yasrib dikenali dengan nama Madinah. Pada tahun kelahiran Nabi, tahun kelahiran tersebut telah dinamakan Tahun Gajah. Pasti anda tertanya-tanya, kenapa tahun kelahiran Nabi dinamakan Tahun Gajah? Ini kerana pada tahun itu, tentera yang diketuai oleh Abraha telah pergi ke Mekah dengan menunggang gajah untuk meruntuhkan Kaabah. Pada ketika itu juga, Allah telah menurunkan bantuan dengan mengutuskan sekumpulan burung ababil. Tentera Abraha itu telah dimusnahkan oleh sekumpulan burung yang membawa batu dan dilemparkan kepada Abraha dan tentera-tenteranya. Tentera Abraha yang terkena batu itu musnah. Ada yang mati di kawasan Mekah dan ada pula yang mati di negeri Sona'ah, Yaman, termasuk Abraha sendiri. Demikianlah kekuasaan Allah yang mampu memusnahkan manusia dengan binatang yang kecil sahaja. Demikianlah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita sambung peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan kongsikan peristiwa yang berlaku semasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan di kota Mekah pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan bulan April 571 Masihi. Ketika Aminah, ibu Nabi, melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya bersamanya yang menerangi istana-istana di bumi Syam pada ketika itu. Subhanallah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengambil iktibar dari peristiwa tersebut. Baiklah, seterusnya peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah anda, selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah disusukan oleh ibu susuannya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Dan kemudian
Baginda telah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah sehingga berumur 4 tahun. Semasa di dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, berlaku satu peristiwa yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian telah berlaku peristiwa dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah untuk membersihkan hati baginda daripada sifat-sifat yang buruk. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, ibunya telah wafat di satu tempat yang bernama Abwa. Sewaktu dalam perjalanan balik ke Mekah selepas menziarahi kubur bapanya di Madinah. Setelah kewafatan ibunya, Nabi Muhammad dijaga oleh datuknya. Dan pada ketika Nabi berumur 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib bin Hashim pula telah meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga dan dibesarkan oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Demikianlah peristiwa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sama-sama mendapat manfaat dan pengajaran yang baik di sebalik kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian saja pembelajaran dan perkongsian dari saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung perkongsian pada hari yang lain di video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.